Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam bidang ibadah dalam tajuk hadas. Sebelum ni kita dah belajar apa itu hadas kecil dan apa itu hadas besar. Hari ini kita sambung apa sebab berlakunya hadas kecil. Seperti yang kita tahu, hadas kecil ni ialah keadaan kita yang diwajibkan untuk berwuduk sebelum melakukan ibadah. Jadi sebab dia, kalau kita lihat muka surat 22, yang pertama ialah tidur yang tidak tetap dua punggungnya. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidur dalam keadaan yang mengiring. Boleh lihat gambar contoh dekat bawah tu. Itu adalah contoh orang yang tidur yang tidak tetap dua punggungnya. Selain daripada itu, dia juga tidur secara menyiarap. Ini berlakunya hadas kecil. Yang kedua, kentut dan membuang air kecil serta membuang air besar. Bila dia buang air kecil ataupun air besar, dia sudah dalam keadaan hadas kecil. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit lelaki dengan perempuan yang halal nikah dengan tidak berlapik. Contohnya mak ayah kita, mereka halal untuk kahwin. Jadi sekiranya mak ayah kita bersentuhan antara satu sama lain tanpa lapik, jadi mereka dalam keadaan hadas kecil. Jadi mereka tidak boleh melakukan ibadah seperti solat sebagai contoh. Yang keempat, hilang akal dengan sebab pitam atau mabuk. Kalau kita lihat contoh dalam gambar tu, ada orang tengah terbaring selepas dia bermain bola. Maknanya dia pengsan ataupun dia pitam. Jadi dia dalam keadaan hadas kecil. Dan yang kelima, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan, sama ada tapak tangan kanan atau tapak tangan kiri ataupun perut jari. Kalau kita menyentuh kubul dan dubur kita dengan tapak tangan ataupun perut jari kita, kita dah dalam keadaan hadas kecil. Lihat info di bawah tu. Kubul ni apa dia? Kubul ialah kemaluan lelaki atau perempuan. Ia merupakan tempat keluarnya air kencing dan mani. Manakala dubur pula ialah tempat keluarnya najis ataupun tahi. Nak senang ingat, kubul ni adalah kemaluan di depan dan dubur pula adalah di belakang. Itu adalah sebab berlakunya hadas kecil. Tidur yang tidak tetap dua punggungnya, kentut dan membuang air kecil serta air besar, bersentuhan antara kulit lelaki dengan perempuan yang halal nikah dengan tidak berlapik, hilang akal dengan sebab dia pitam atau mabuk ataupun pengsan, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan atau perut jari. Kita lihat muka surat sebelah, muka surat 24. Baiklah, perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas kecil. Perkara ni kita tak boleh lakukan ketika kita berhadas kecil. Yang pertama ialah kita membawa ataupun menyentuh Al-Quran. Kita kalau dalam hadas kecil, kita tak boleh nak sentuh ataupun membawa Al-Quran. Yang kedua, tawaf. Tawaf ni merupakan salah satu rukun yang dilaksanakan di Mekah. Yang ketiga adalah solat. Sama ada solat fardu 5 kali sehari semalam ataupun solat sunat yang boleh dilakukan pada bila-bila masa. Ketiga-tiga contoh ni perkara yang kita tak boleh buat ketika kita berhadas kecil. Baiklah, soalan. Bolehkah seseorang itu membaca Al-Quran tanpa berwuduk? Ini nanti kamu kena jawab pada soalan yang akan diberikan oleh saya nanti. Lihat muka surat 25. Cara untuk kita bersuci daripada hadas kecil. Ada dua cara. Yang pertama adalah kita berwuduk. Sekiranya kita ada air, kita untuk
bersuci daripada hadas kecil, kita berwuduk. Ataupun jika tak ada air, kita boleh bertayamum. Okay, bertayamum ni adalah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua belah tangan hingga ke siku. Itu adalah tayamum. Jadi ada dua cara kita nak hilangkan ataupun bersuci daripada hadas kecil, iaitu kita berwuduk dan bertayamum. Barulah kita boleh melakukan ibadah seperti solat, menyentuh atau membawa Al-Quran dan tawaf. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung di seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.